Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kita sambung lagi episod podcast kita yang tak pernah konsisten. Iya weh. Dan tapi disebabkan permintaan walaupun daripada 1-2 orang, kita tetap tekun dan itekon untuk meneruskan podcast kita. So sebelum itu, saya nak ucapkan terima kasih kepada lebih daripada 100,000 viewers daripada ramai orang yang menonton siri-siri podcast dekat tentang kita, sehingga akhirnya kita sudah pun eligible untuk mendapat monetization. Dan insya-Allah kita akan berusaha ke arah itulah. Walaupun taklah sebanyak mana, tetapi saya yakin bahawa orang-orang yang mencari konten dan juga kandungan daripada podcast kita itu tentu ada persoalan dan juga tentu ada pergelutan yang sedang mereka tempuhi dan Benar menyebabkan sekali. mereka come across kepada kita punya kandungan konten-konten kita dekat YouTube. Terima kasih semua. So macam biasa, ada kalanya kita tidak ada tetamu dan ada kalanya kita ada tetamu. Hari ini kita ada tetamu yang diundang tetapi last minute, iaitu kita ada Ikram Zaki, dan juga beliau merupakan seorang penulis, seorang pelajar yang hampir menghabiskan pengajarnya, dan juga seorang content creator dan juga seorang speaker, dan banyaklah kalian nak ceritakan sikit-sikit kan. So kita ya betul. So kita cut the explanation tu menjadi lebih pendek dan lebih ringkas. Tuan-tuan boleh Google sendirilah siapa beliau. Dan untuk kali ini kita panggil beliau dengan satu topik yang kita nak ketengahkan. Topik ini sebenarnya topik yang telah pun lama saya memendam, memeram dan juga belajar sana sini, study sana sini. Dan banyak kali saya cuba untuk menyanggah diri saya sendiri tentang topik-topik ini. Dan saya fikir kata topik-topik sebegini ini haruslah diketengahkan dalam bentuk yang lebih awam supaya perbincangan tentangnya itu lebih terbuka. Jadi topik apa yang kita nak bincang pada hari ini, dia pun tak tahu lagi. Imran pun baru tahu last minute kan. So kita akan bincang tentang the art of surrender. The art of surrendering. Maksudnya seni untuk kita menyerah. So kita ada banyak apa yang disebut sebagai mitos ataupun apa yang disebut sebagai kepercayaan-kepercayaan lama yang selama ini mungkin kita selesa memegangnya, tetapi kita tidak tahu bahawa bagaimana kalau kepercayaan itu mungkin sedikit bersanggahan dengan yang lain. Bagaimana kalau tiba-tiba apa yang kita percaya itu tidak mampu membawa kita kepada sesuatu yang lebih tenang, sesuatu yang lebih damai, sesuatu yang lebih kita bahagia, sebagai contoh. So contoh antara kepercayaan-kepercayaan yang kita pegang selama ini, dan mungkin dampak dan kesan daripada psikologi barat menyebabkan kita selesa dengan apa yang kita percaya. Pertamanya, kita percaya bahawa in order to live, untuk teruskan kehidupan, kita harus terus melawan, fighting dan juga berjuang. Maksudnya in order to keep living, we need to keep fighting. So orang akan datang kepada kita, bagi tahu dekat kita, you need to keep fighting. Macam mana keadaan sekalipun, you need to keep fighting. You know, brace yourself, just keep fighting. Itu adalah apa yang orang cakap kat kita. Dan kita pun bila dah blur sangat, bila dah down sangat, kita akan pergi ke YouTube, kita akan cari macam mana kita nak keep fighting. So by default, kita sentiasa percaya bahawa hidup ini akan memaksa kita dan akan menolak kita untuk meneruskan sahaja perlawanan-perlawanan dalam hidup kita. Apa saja sekalipun, hadap, dan hadap. Bagaimana sekiranya kalau apa yang kita buat itu tidaklah salah, tidaklah terbatal semuanya dan tidaklah palsu sifatnya, tetapi bagaimana kalau kerana kegairahan dan juga orang kata apa, keselaluan, disebabkan kita dah terlalu buat benda tu, kita jadi lupa ada satu ruang halus yang kita tinggalkan, iaitu tentang menyerah. Bagaimana kalau kita dapati di dalam Al-Quran, di dalam agama, bahkan banyak wacana-wacana agama sebenarnya menyuruh kita untuk tidak terlalu melawan. Apabila kita berhadapan dengan konflik, kita berhadapan dengan bala, kita berhadapan dengan musibah, bagaimana sekiranya kita fikirkan sedikit sebanyak, kita fikirkan dia punya counter balik. Bila kita berdepan, kita tak payah pun nak menghadap diri. Sebaliknya kita menyerah dahulu kepada Tuhan. Walaupun yang depan kita itu gegasi yang besarnya mungkin 85 kaki, biarpun yang depan kita tu adalah dinosaur T-Rex yang memang besar dan akan memakan kita, bagaimana kalau kita tak perlu melawan? Bagaimana kalau kita hanya sekadar menyerah dahulu kepada Tuhan? Seperti mana saya teringat satu hadis, mungkin hadis ni saya tak share lagi sebelum ni, hadis tentang tawasul tu kan, yang bila dia
kat batu tu, dia berharap supaya amalan yang dia pernah buat dahulu tu, maksudnya bila dia pernah teringin berzina tu, Allah gerakkan batu tu. Itu what is that? Itu bukan fighting. Itu adalah surrendering. Maksudnya bagaimana kalau untuk meneruskan kehidupan kita tak perlu untuk teruskan perlawanan. Sebaliknya kita harus teruskan penyerahan kita. So inilah yang kita nak bincang. Jadi feel free untuk menyanggah sana sini dan juga menukar pandangan. Bagaimana sekiranya idea-idea tentang menyerah ini kita ambil daripada banyak perspektif. So hari ini apa yang kita bincang, pertamanya kita ambil idea-idea tentang menyerah, tentang surrender daripada Al-Quran. Kita akan ambil idea ini daripada sirah, kita akan ambil idea ini daripada psikologi, dan kita akan ambil idea ini daripada kisah-kisah Nabi, dan kita akan menyanggah semula idea ini dengan beberapa pandangan-pandangan psikologis barat yang mungkin menganggap bahawa menyerah adalah tindakan yang terlalu dangkal dan juga terlalu tak membantu keadaan. Kerana pada pandangan mereka mungkin menyerah adalah sesuatu yang sangat sukar untuk dipraktiskan. Kerana menyerah terlalu berkait rapat dengan spiritual. Dia sukar untuk diformulakan kepada orang-orang biasa yang mungkin tidak ada Tuhan, yang mungkin tidak percaya kepada konsep spiritual yang keterlaluan, dan mungkin percaya bahawa dengan meneruskan kehidupan dengan cara berlawan dan juga menyanggah dan juga berjuang adalah itu cara mereka hidup. Kerana ramai orang percaya choose the hard way is the most meaningful way. Memilih jalan yang sukar adalah memilih jalan yang paling bermakna. Dan saya kurang memegang kepada kata-kata itu kerana banyak keadaan jalan-jalan yang payah ni berakhir kepada pilihan kita sendiri. Kenapa kita harus memilih jalan yang payah sedangkan kita ada jalan yang senang sebagai contoh? Adakah kerana jalan itu senang kita kurang bermakna? Jadi banyaklah hal-hal yang saya fikir sedang bertelagah dalam diri saya dan saya bawakan kepada podcast. So kita bersama dengan Imran Zaki dan juga sparring partner yang Wayuni. So macam biasa soalan permukaan. Soalan di bahagian permukaan topik saya akan sebut simple je. Pada pandangan Wayuni, Aku. Oh, start with me Okay. apakah definisi menyerah? Aduh. Menyerah itu apa? Menyerah alamak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Lama kita tak berjumpa. Hai semuanya. Okay. Masuk kepada definisi. Saya adalah anak sulung perempuan dalam orang kata kalau sulung perempuan daripada Asian household ni, we like kita orang coming from a different mold sebab kami diajar untuk independen daripada kecil lagi. Jadi membesar sebagai seorang perempuan dan anak sulung, kami tak pernah diajarkan apa itu menyerah. Saya tak ingat lah Terlalu pula. mandiri lah maksudnya. Betul. Dia macam, saya ingat keluarga saya adalah someone yang walaupun tak jugalah educated parents saya, tapi memang semua diajar bertatih sendiri. Macam nak belajar kat mana dekat ni. Jadi saya tak ingat bila saya kenal dengan menyerah ni. Cuma along the way selama 32 tahun hidup ni, banyaklah kisah-kisah dalam hidup yang memperkenalkan erti menyerah tu learning the hard way. Maksudnya dia bukan baca daripada buku ataupun ni, tapi daripada pengalaman banyaklah. Antara salah satu pengalaman nak cerita, yang mungkin mengajar, tak habis. terus saya pilih satu pengalaman yang paling mengajarkan Wayuni erti menyerah. Apa? Dia tak perlu sebut nama, cuma bukan konfliknya sebut itu nama. gimana gitu kan. Dah kenapa aku cakap Indonesia? Cakap Sabah, jangan cakap Indonesia. Okay, begini. Kalau tak apa, kalau Sabah kita keluar. Kalau saya, kalau yang ditanya pasal apa sebenarnya yang buat saya menyerah, study. There's some point along my journey of study. Ada satu point yang saya nak teruskan, tapi saya tak tahulah, macam Allah dah keep telling yang it's okay. Tak apa, awak boleh berhenti di sini. Kita akan perlu start another new journey. Jadi macam lepas contemplating again and again benda tu, mungkin lepas saya lost in Maksudnya deep masa thought. belajar,
tapi tak sempat nak habis belajar, terpaksa menghentikan proses pembelajaran tersebut. Betul. Dia macam adalah steps by steps yang saya panjangnya ceritanya ya Robun, tapi dekat situ saya rasa one of my lowest point ever, dan I have no one by my side that time. Dan the fact dan saya sebenarnya boleh start a new journey buat saya faham yang menyerah ni sebenarnya bukanlah menyerah. Kenapa? Dia sebenarnya Allah suruh untuk berehat seketika. Kiranya it's okay, take your time, take a breath, we gonna start this again tomorrow, it's okay. Jadi kiranya sebab saya rasa konsep menyerah ni dia bukan menyerah. Kenapa disebut menyerah? Saya rasa sebab contoh macam dalam satu minggu tu Isnin sampai Jumaat adalah hari bekerja, tapi Sabtu dengan Ahad tu kita anggap sebagai hari berehat, sebab saya rasa itu adalah hari untuk kita betul-betul berehat. Dan kalau kadang orang berehat, dia bukannya berehat sangat, dia masih lagi fikir pasal kerja dia apa semua. Tapi kalau betul-betul dia bukan konsep menyerah tu, dia akan yang okay, it's okay, kita akan pisahkan personal life dengan work life. Jadi dalam time cuti tu okay, memang buatlah apa yang kau nak buat. Saya rasa itu konsep berserah. Memang kita betul-betul berehat yang sesungguhnya. Menurut saya gitu, ayah gitu. Okay, faham? Faham. Sampaikah? Imran Zaki, apakah definisi menyerah pada sisi Imran? Sisi saya saya rasa lebih kurang macam Wahyu ni. Di sisi yang lebih kurang satu sisi rehat kita. Kita penat juga hari berlawan kan. Tapi memang daripada kita kecil yang berlawan tu ialah satu benda yang dah set dalam fikiran kita. Iaitu sebagai contoh, kalau kita dapat B, dapat C, dia tak ada kata tak apa kat situ. Tak apalah. Sesi tak apa tu tak ada. Dia sesi tak apa tu ialah satu ruang yang kita at least kita rehat kejap lah. Sebab ada orang yang dia dah usaha gila-gila nak dapat markah tinggi, tapi memang dia tak dapat. So bila tak dapat, lepas tu kena push lagi. Kenapa dapat B ni? Kenapa dapat C ni? Kan? Betul. So dia jadi macam dia masih tak menyerah. Dia masih dalam keadaan dia kena berlawan. Sampailah dia akhirnya ada masalah trauma yang daripada kecil kan, macam dia ada isu cognitive distortion yang macam dia ada shoot statement, kamu kena jadi macam ni, kalau tak jadi macam ni, kamu kena jadi macam ni, sampai dia define diri dia sebagai gagal hanya kerana pengulangan benda yang dia cuba ulang, tapi dia ada pattern kegagalan yang hampir sama. So dia tak duduk rehat kejap, atau mungkin ada orang tu dia punya parent dia tak peduli cara dia, hantar je begitu tuition, tak dia duduk diam yang sebenarnya silapnya kat mana. Kita tak bagi ruang untuk bercakap tentang dia minat apa, dia tak okey kat mana. Dia hanya ada sesi perlawanan yang tanpa henti. Kalau let's say kat sini tak menjadi, hantar pergi tuition sana. Tuition sana tak menjadi, hantar pergi tuition sana. So dia perlawanan yang mak ayah pun dia tak rehat. Dia terpaksa cari duit yang banyak sebab dia nak dapatkan expectation yang tinggi. Anak pun tak dapat ruang rehat sebab dia kena bekerja untuk memenuhi jangkaan mak ayah. Jadi ruang rehat tu akhirnya keluarga tu dia jadi macam yang nak dicapai pun tak dapat. Tapi penat. Jadi itu bahagian yang permulaan lah berkenaan So maksudnya dengan definisi menyerah di situ adalah bila kita sedikit berehat daripada rentetan perlawanan tadi, sama macam Wahini. So maksudnya setelah kita kuat berlawan, kita berehat sekejap daripada perlawanan itu, dan pada waktu itulah kita menyerah. walaupun nanti saya akan explain lagi dalam kan. Mungkin itu ialah awal saya fikir macam tu. Sampailah saya mula merunungi makna tawakal. Dan akhirnya saya berubah. Dia bukan sebatas rehat. Ya, betul. Saya ialah kita ada fasa-fasa di mana kita akan menerima pemahaman kita berdasarkan pengalaman kita dan juga Betul. perlawanan-perlawanan kita. Cuma saya tidak bersetuju untuk meletakkan menyerah itu adalah sebatas titik di mana ia hanyalah sekadar Ruang rehat. lanjutan daripada perlawanan. Maksudnya selalunya orang kata begini. Kita ambil lah bahasa-bahasa orang biasa. Orang pasar lah. Kata orang biasa akan cakap, kebanyakan orang akan bercakap, kau buat yang terbaik, lepas tu kau berserah. Berserah. Kan?
Kau ikhtiar sebaik mungkin, and then kau tawakal. Kita pergi mana-mana pun orang akan cakap macam tu. Tawakal dia jadi superficial Dia sikit. jadi kemudian tu. Sebab dia berada di hujung, Di hujung. hanya kerana rentetan tu. Seolah Doa, macam kita usaha, tawakal. Timeline dia macam ni. So, garisan macam ni. Okay. Buat dulu and then tawakal. Buat dulu and then tawakal. Konsep itu setelah saya mengamati, setelah kita baca sana sikit, setelah kita tengok kisah-kisah Nabi, dia macam sedikit bersanggahan lah dengan apa yang sebenarnya disebutkan oleh Al-Quran, bahkan disebutkan oleh hadis. Seolah-olah macam kita meletakkan tawakal pada titik terakhir dan ia tidak dijadikan sebagai foundation kepada keseluruhan perjalanan. Sebenarnya kita tak perlu menunggu habis ikhtiar untuk kita menyerah. Pada pandangan saya, setelah kita mendapati bahawa kita berada dalam satu pergelutan hidup dan juga persimpangan hidup, pada titik itulah kita harus belajar menyerah dahulu. Barulah kita akan berusaha untuk catch up. Kita berusaha untuk mencari cara untuk keluar, untuk berdepan dan sebagainya. Jadi penyerahan itu harus menjadi pintu permulaan kita untuk menjalani konflik selepas itu. Dan seterusnya daripada itulah kita akan membina perjalanan kita di atas landasan menyerah. Menyerah bukan bererti kita tidak membuat apa-apa. Itu salah. Menyerah bererti kita tidak terlalu berharap kepada diri kita dan juga kepada keadaan yang kita hadapi untuk menyelesaikan konflik kita. Menyerah adalah dalam keadaan kita membuat apa-apa sekalipun, pada daya kita, pada kemampuan kita, kita masih lagi percaya bahawa semua ini pergantungannya bukan pada kita. Jadi kita tak terlalu hands on dan tidak terlalu ada expectation untuk things gonna work according to my expectation. Sesuatu itu haruslah bergerak dan juga berfungsi dan juga tergambar seperti mana yang aku gambarkan. Kita tidak ada that kind of expectation. Jadi inilah yang kita kena, pada saya lah, sebab dia akhirnya menyerah, dia tak boleh menjadi sebatas langkah ataupun step-step yang dikebelakangkan ataupun dikedepankan. Menyerah haruslah menjadi foundation, menjadi asas di mana kita berada di atas landasan itu untuk kita teruskan hidup. Kenapa? Contoh, dia bukanlah, kadang-kadang orang salah faham bila orang sebut menyerah ni, dia ingat kita mengaku kalah. Boleh jadi kita mengaku kalah. Sebab apa kita nak menang sangat benda yang memang tak akan membuatkan kita menang. Contohnya, pada saya dunia ni tak akan membuatkan kita menang dalam banyak keadaan pun. Kalau kita masuk ke dalam satu gelanggang yang kita melawan tu adalah dunia, kita hanya habis masa je kat situ. Kan tak pernah pun Tuhan kata you kena lawan dengan dunia ni. No, tak pernah. Tuhan kata dunia dekat situ, kau tak payah pergi situ. Kau pergilah jalan lain. Maksudnya selagi mana dunia tu memanggil engkau, jangan kau datangi. Selagi mana dunia itu datang kepada engkau, mendekati engkau, janganlah engkau dekati. Kerana dia sangat bertepatan dengan apa yang Allah sebut dalam Quran pasal dunia tu adalah zina. Tempat yang always tempt dan juga meliurkan kamu. So itu saya sedikit bersanggahan lah. Cuma macam mana nak fahamkan orang bahawa kita bukanlah erti bila menyerah bukan artinya kita tidak berikhtiar. Tapi dalam ruang kita berikhtiar, kita berada di atas landasan menyerah. Gimana? Ada pandangan balas? Dah macam mendengar tazkirah ni, kenapa? Ini podcast. Sorry, terlalu lama tak buat podcast kan, jadi dia macam spacing out sikit. Banyak sangat kerja, ya Allah. Jangan tak ni. Tapi tak, saya tertanya-tanya masa awak cakap tadi tu kan. Lepas tu saya tanya, adakah surrendering ni adalah titik tertinggi, sebab kita menyerah ialah sebab kita kiranya okey, kita dah ikhtiar apa semua benda ni. Adakah dia termasuk sekali dengan tawakal tu ke, ataupun dia titik teratas ke, ataupun di mana dia kan? Di mana dia, atau dia menyelubungi benda tu ke? Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Gitu. Pada pandangan saya, nanti Imran dia ada pandangan dia. Okay, sebab Okay, Imran pandangan. bukan gitu, bukan. Sorry. Okay, terus. Dia bawa lawak keluar tu masuk ke sini. Pandangan saya, dia berada dalam satu, kalau kita letakkan dia sebagai carta pie, tawakal itu adalah carta itu. Ikhtiar dia tak duduk kat luar, dia duduk kat dalam tawakal itu. So maksudnya, kalau kita pecahkan carta pie itu kepada 99% kepada 1%. So 99% itu adalah tawakal, 1% saja kita berikhtiar. Even 1% tadi pun bila kita pecahkan dia masih lagi dalam carta pie tersebut. Macam kek, kita pecahkan kek tu menjadi
satu slice of cake, dia masih lagi dalam cake yang sama lah. Kita tak keluarkan dia tak. Faham? Dia masih dalam bubble yang sama. So pada saya tawakal adalah itu. Tawakal adalah bila kita berikhtiar apa pun, kita masih lagi percaya bahawa kita kena menyerah. Kita kena menyerah kepada Tuhan dalam keadaan kita sedang berusaha sehabis baik. Jadi dia tak berada di luar. Dia bukan, ini kalau kita masuk balik Mu'tazilah punya pandangan apa semua ni, masak juga kita nak ke belakang balik kan. Sebab dia berbalik kepada pembincangan teologi yang sangat terkenal lah tentang willpower manusia. How far can we wish and can we do kan? Sebab setengah pandangan mengatakan kita tak ada kaitan, kalau kita nak buat dia jadilah, Tuhan tak ada kuasa untuk mengubah tu. Betul. Tapi pandangan kuat sunnah dan juga ramai ulama yang bersetuju dengan itu, yang masyhur mengatakan bahawa dia termasuk dalam itu. So dia macam tak ada calculation yang mudah untuk kita letakkan sebagai equation tau. Betul. Dia adalah sesuatu yang sangat sukar, tetapi gambarannya adalah itu. Dalam keadaan kita berikhtiar itu pun sikit je kalau tanya saya. Ini sepintas lalu. Dalam Al-Quran sangat tak banyak Tuhan menyuruh kita membuat apa-apa daripada sudut kata kerja. Melainkan tindakan-tindakan itu semuanya berbalik kepada Tuhan. Baliklah kepada Tuhan, solatlah kamu kepada Tuhan. Semuanya berbentuk spiritual. Tapi maksudnya nak suruh okay, you kena buat macam ni, you kena buat. Dia tak ada. Dia tak ada practical solution. Is very very minority. Exact instruction tu tak ada. Tak ada. Contoh adalah dalam surah Ad-Duha mungkin ada. Fa'amal yatima fala taqhar. Itu mungkin direct. Masail fala tanhar. Tetapi kebanyakan itu dalam ruang, kalau kita pecahkan dia punya Al-Quran tu, kebanyakannya sangat terkait dengan akidah, maksudnya spiritual, sangat terkait dengan fiqh, maksudnya dalil ataupun usul, dan sangat terkait dengan kisah-kisah Nabi. Jadi nak cari practical solution yang hands on, yang kita boleh follow step by step, sangat sedikit lah. Sebab yang majoritinya adalah tentang spiritual. Apabila majoritinya tentang spiritual, dia adalah tentang bagaimana kita connect diri kita dengan Tuhan. So dari titik itu saya tahu bahawa, dan saya berpandangan bahawa ruang ikhtiar tu terlalu sedikit. Jadi bila kita berada dalam dunia ni, kenapa saya gambarkan dia macam catapai tu, kerana macam itulah kita punya bumi kan, lebih kurang gitu. Ruang di mana kita boleh bertindak tanduk hanyalah 1% sahaja. 1% tu kalau kita pecah lah, banyak lah. Mungkin family kita, mungkin pasangan kita kalau kita dah kahwin, mungkin anak kita, mungkin kerja kita, mungkin kawan kita, ruang-ruang itu. Lepas tu tak ada dah. Lepas tu apa? Kita dengan Tuhan. Betul. So yang lain tu, contohnya orang yang kita pernah kenal 10 tahun lepas, dia punya accident dekat Mesir. Kita nak boleh buat apa? Kan? Faham? Melainkan hanya tawakal. Doa adalah bagian daripada tawakal. Jadi 1% saja ruang di mana kita harus mengendalikan dengan cermat, sabih yang baik, dengan accountability kita, dengan responsibility kita. Yang lain tu semua berserah. Faham? Saya rasa yang menyebabkan kita membahagi-bahagikan tu, pada asal dia ialah pembahagian tu dia bukan sifat dia membahagikan nombor. Dia ialah sifat dia, kita nak kenal secara spesifik ni apa. Ni doa, ni tawakal. Tawakal ni maksudnya berserah. Jadi dia ada definisi supaya kita faham istilah-istilah tu. Tapi apa yang menjadi selepas daripada naratif itu bergerak, dia jadi ada tersilap sedikit. Dia bukan 100% silap, tetapi kefahaman tu dia jadi macam, dia macam superficial lah. Maksudnya ibaratnya nombornya bermula dengan doa. Kita mulakan dengan doa, kita ikhtiar dan kita akhir tawakal. Tapi doa tu sendiri, kalau kita tengok dalam Quran, doa itu ialah bahagian daripada tawakal. Contohnya macam dalam surah At-Tur, Allah gambarkan, menariknya Quran ni dia ada gambarkan orang-orang, cerita orang terdahulu, juga ceritakan juga orang-orang yang dah masuk syurga dan orang masuk neraka. So kita dapat nampak apa yang diorang buat sebenarnya. Orang syurga ni buat apa. So dalam surah At-Tur ada bahagian yang orang yang masuk syurga ni, dia jumpa sesama orang yang masuk syurga daripada segala jenis zaman, segala jenis generasi, dan ada persamaan antara mereka. Dia kata inna kunna min qablu nad'uhu. Sesungguhnya kita semua ni dalam kalangan orang yang dahulunya memanggil-manggil Tuhan, menyeru Tuhan, berserah pada Tuhan. Itu ialah bahagian paling besar, berserah pada Tuhan. Semua berserah pada Tuhan. Lepas tu ayat tu sambung innahu huwal barur rahim. Sungguh Tuhan itu sifat dia al-bar, baik yang dipercayai.
Yang Al-Bar ni kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dia lawan dia Al-Bahr. Dia tanah yang bersifat di tengah-tengah, dia tak dekat dengan laut. So dia kalau tanah yang dekat laut ni dia tak stabil sangat. Tapi kalau yang dekat tengah-tengah ataupun dekat tanah ni, dia stabil, dia boleh dipercayai. Kita kalau bagi hutang kat orang, kita tahu dia boleh bayar. Macam tu. So Tuhan ni bila kita minta, kita rely kepada dia, dia ialah Tuhan yang stabil, yang kita boleh terima, boleh kita bentuk bersandar. Dan kalau kita tengok konsep agama ni sendiri, Islam tu, menariknya ada certain agama dia akan namakan dengan nama tokoh, ataupun nama mungkin ada nama ialah tokoh lah kan. Tapi Islam ni dia konsep. Islam tu konsep. Selalu orang definisikan Islam sebagai damai, aman. Tapi itu sebenarnya kata terbitan. Salama tu akar dia, Islam tu akar dia maksud dia penyerahan. Terbitannya damai. Dengan hanya menyerah, kita belajar untuk merasa damai dan aman. So macam yang Faiz sebut tadi, kita berada dekat landasan tawakal. Walaupun kita berikhtiar, dia ada beza orang yang berlawan dalam sisi perlawanan, dia nak menang, dengan dia berlawan tapi ada garis yang dia faham sebagai dia ikhtiar, tapi di bawah tu ialah tawakal. So dia macam, kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah sendiri kan, saya duk terfikir macam waktu Faiz cakap hari tu pasal kita ada pergolakan emosi tu. Ada pergolakan emosi, kemudian kita ada emosi yang sudah berkembang dan sudah matang, sudah bertumbuh. Tapi bila saya terfikir balik, ada orang dia kena hempap macam-macam benda. Satu kena hempap tu, kemudian outcome dia jadi seorang pemarah. Ada seorang lagi, dia kena hempap teruk juga, macam-macam ujian datang pada dia, tapi kat outcome dia jadi orang yang sabar dan orang yang tenang. So dua benda yang hampir sama kena pada dia, tapi outcome yang berbeza. So bila kita tengok dalam surah Al-Baqarah, saya macam, macam ni rupanya cara kenapa benda tu boleh outcome yang berbeza. Kalau kita perhatikan kenapa kadang-kadang orang kena hentam, yalah dia ada faktor yang banyak. Dia punya mungkin genetik ada bagi kesan juga. Sosiologi dia nampak benda tu bagi kesan juga. Tapi salah satu bahagian yang menyebabkan orang memilih untuk dia menjadi apa tu ialah cara fikir dia. Dia kadang-kadang bila contohnya ada orang dia baik dengan girlfriend dia, kemudian tiba-tiba kena putus. Tiba-tiba keluar dia nak pukul lah girlfriend dia, nak pukul lah, nak tampar lah. Ada satu lagi dia sedih juga, sedih, menangis, tapi tak sampai tahap tu. Kenapa seorang boleh jadi baran, seorang boleh jadi macam tu? Cara pandang dia dalam bercinta, dia ada masih konsep penyerahan. Satu lagi dia rasa dia memiliki sesuatu. Kalau let's say dia dalam bercinta, dia memiliki perempuan tu, maksudnya dia tak menyerah. Dia tak rasa perempuan tu ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya dia tak bahagian pada Tuhan milik dia. Sebab dalam surah Al-Baqarah tersebut, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila orang tu dihempap dengan musibah, tak kira musibah besar ke kecil, benda yang hempap perasaan ni semua musibah lah. Macam contohnya kita jalan, ada orang tak senyum kat kita, kita rasa tak best. Musibah tu. Musibah, benda yang tak menyenangi kita. So bila orang tak penuhi expectation kita akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita banyak menyerah. Maksudnya dalam perlawanan kita, dalam pergerakan kita tahu semuanya milik Allah. Dan kita akan kembali pada Allah. Dia macam tak ada apalah. Dan orang yang sifatnya macam ni, pada ayat seterusnya Allah kata ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka ni keberkatan yang sempurna. Hidup dia banyak keberkatan. Keberkatan maksud dia kebaikan yang bertambah-tambah, yang kadang-kadang dia tak usaha tapi ada jalan yang dibuka. Warahmah, kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun. Saya cek tafsir berkenaan ulaika humul muhtadun. Maksud orang yang diberi hidayah kat sini ialah orang yang terpandu fikiran dia, emosi dia, karakter dia. So macam mana kadang-kadang ada orang yang hadapi musibah yang sama, tapi satu karakternya lepas tu tak terpandu, satu terpandu, kerana dia ada spiritual growth kat tengah tu, yang dia perlu belajar kembali dan belajar menyerah. Belajar menyerah. So bila once dia belajar menyerah, dia tahu apa milik dia, dia akan lebih faham yang dia tidak memiliki takdir. Nak marah-marah pun buat apa. Sedih-sedih lah. Memang kita manusia ni memang ada rasa sedih, sefras, kecewa. Itu biasa. Tapi kenapa dia boleh muhtadun? Dia boleh terpandu tindakan dia Kerana dia menyerah. kerana menyerah. Menarik. Correct me if I'm
I was wrong or right. Tapi yang saya faham dari perbincangan korang, dok, kiranya konsep menyerah ni, instead of placing your expectation on humans, kita put 100% expectation to Allah ke, ataupun Surrender is no expectation. no, I mean to humans. Maksudnya okay, but expectation dengan menyerah ni menarik. Tapi expectation kita tak boleh nak lari. Tak boleh nak lari. Kita human ni memang What tu we need bahagian. to do is Are we? manage our expectation lah. Okay. Sebab kita memang akan ada. Yelah, bila awak bercinta, awak tak pernah bercinta pun. Sorry. Nasib baik kamu. Mungkin apabila kita mencintai seseorang, okay, cinta itu dia datang dengan satu dorongan untuk memiliki. Kata Rumi, cinta yang datang dengan dorongan memiliki itu masih lagi ada ranjutan nafsu. Maksudnya dia ada campuran sedikit. Faham? Dan itu biasalah. Sebab keinginan itu adalah sebahagian daripada biological process. Rumi kata lagi, cinta yang akhirnya tidak datang dengan dorongan untuk memiliki, sebaliknya melepaskan, adalah cinta yang paling asli. Itu pada akhirnya begitu. Nice. Rumi ni dia cakap macam tu selepas dia kehilangan Syam Tabrizi lah. Oh. Jadi dia pun faham lah bila dia cakap okay, tu, bila dia faham. kehilangan seorang sahabat baik yang dia sangat sayang apa semua tu, dia akan, dan dia faham kenapa Syam tinggalkan dia adalah kerana Syam nak mengajarkan dia apakah itu the pure taste of love. The apa, cinta yang asli dan juga sejati, ataupun cinta yang sangat orang kata apa, asli lah kan, Pure form. dia punya perasaan, the taste tu. So berbalik kepada expectation tu, kalau pada pandangan saya lah, dia bila kita dengan seseorang ataupun bila kita dalam keadaan yang sangat ingin memiliki, kita akan tinggalkan sedikit ruang penyerahan tu, tapi kita tak menghapuskan terus. Kita akan berusaha kuat. Cuma dampak itu, bila kita berusaha kuat tapi tak boleh memiliki, maka dampak itu, kesan itu, tamparan itu akan menyebabkan kita berbalik, betul-betul berpijak kepada landasan kita menyerah balik tu. So menyerah itu bukan artinya kita tidak langsung memiliki ataupun tidak boleh ingin memiliki. Tapi menyerah itu adalah bagaimana cara kita bounce back. Bila kita dah berusaha yang terbaik, benda tu tak dapat, kita bounce back macam mana. Pada waktu itu kita akan belajar bagaimana sebenarnya menyerah akan menyelamatkan kita. Faham? So kita boleh berharap untuk manusia, kita boleh meneruskan apa yang kita boleh teruskan sebagai manusia, nak memiliki, nak mencuba dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak akan pernah mengatakan kepada kita bahawa confirm benda itu dapat. Cuma cara kita bounce back dan cara kita terpandu itulah, sama ada kita nak jadi muhtadun ataupun kita tak nak jadi muhtadun, ataupun kita nak jadi orang yang memarahi kerana kita tak mampu untuk dapat apa yang telah pun kita berusaha pada akhirnya. Faham? I see. I thought it was different. Kenapa awak fikir macam mana? Tak, sebab saya keliru dia punya, saya tak nampak dia punya susunan tu. Saya rasa sebab tu kot orang susun, sebab manusia lebih faham benda secara kronologi. Jadi mungkin sebab tu orang okey, kena ni dulu, kena ni dulu baru ni. Untuk orang macam saya kot. Sebab kita orang tak faham. Tawakal is a very, dia kata Hamka, dia bukanlah sesuatu yang boleh dibincangkan dalam sudut calculated ataupun matematika. Maksudnya dia sangat sukar untuk kita kira dia. Betul. Untuk kita gambarkan dia dalam bentuk apa. Hampir-hampir sukar lah. Dia macam ada ruang dekat situ yang kita kena belajar bahawa dia hanyalah berbalik kepada perasaan. Tapi saya benda ni juga, yang ni saya tak masuk lagi. Kita bincang Fasis Framework, nak tulis buku tu tak masuk lagi, Imran. Tapi ini kita kena masukkan. Dia baru main. Kita buat podcast macam ni. Nanti insya-Allah Imran akan ada satu siri kelas untuk bercakap tentang surrender daripada Spoiler. So kita akan bagi tahu kemudian lah. Cuma kita tengok balik solat kita kan. Kenapa sujud lebih banyak daripada rokok dan juga daripada qiyam waktu satu rakaat? Jadi dalam satu rakaat tu kita solat, kemudian kita rokok, kemudian kita tidal, kemudian kita sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, baru kita bangkit terus. Bahkan bangkit terus ni ada banyak pandangan lah. Ada yang kata bangkit duduk dulu, ada yang kata bangkit terus. Tapi saya check antara yang sahih sedikit, yang lain pun sahih juga, tapi antara yang agak sahih adalah bangkit terus.
Maksudnya tak boleh duduk sekejap. Ada yang mengatakan bahawa duduk sekejap tu makruh pun. So ada banyak pandangan kat situ. Tapi semua orang berpandangan memang kena dua-dua sujud lah. So kenapa sujud lagi banyak dalam satu rakaat daripada rokok dan juga daripada rukun yang lain. Ini yang menarik. Kerana apa? Kerana sujud adalah tindakan kita yang paling terbawah dan terendah yang kita berikan kepada Tuhan. Humbling ourselves. Sebab kita dah, bila kita, kepala adalah tempat yang paling atas dalam kita punya tubuh badan. Bila kita mampu untuk menurunkan kepala kita dan meletakkan kepala kita, dahi kita itu sama levelnya dengan kaki kita, pada waktu itulah kita tidak lagi memikirkan apa-apa, bahkan kita menyerahkannya kepada Tuhan. Bila kita sujud ni, That is a great ni analogy. antara bergenda yang kita belajar daripada sejarah. Kenapa kita tengok sepanjang sejarah, raja-raja ni antara salah satu dia nak bagi orang taat kat dia, orang kena sujud lah dengan dia. Betul? Kan? Orang kena sujud dengan dia. Sebab apa dia kena sujud? Waktu dia sujud tu, raja boleh buat macam-macam kat dia. Ambil pedang pukul dia, ambil batu baling kat dia, bunuh dia. Sebab dia tak boleh nak buat apa. Dia tak boleh tengok pun raja tu. Dia pun tak boleh nak selamatkan diri dia sebab dia tak boleh nak buat apa pun. So anything can happen at that time. Tapi dia menyerah je lah. So sama juga dengan konsep je kita kat Tuhan. Bila kita duduk tu, Tuhan boleh buat macam-macam kat kita. But it's not apa yang Tuhan nak buat, tapi our action yang menyebabkan kita submit tu. Dan itulah yang menjadikan kita sangat-sangat hamba kepada Tuhan. Dan yang menariknya, kita buat 2 kali. Meaning, kita menyerah dalam solat. Maksudnya kita punya rukun dan juga amali lagi banyak sujud berbanding rokok. Kerana kita harus lebih banyak menyerah berbanding membuat perkara-perkara lain. Bahkan, ni yang menariknya, kita nak tengok solat ni kan. Lepas daripada kita sujud tu, kita terus bangun. Kita tak payah nak rokok balik. Seolah-olah macam, ni nak cakap apa tau, the moment you surrender, whatever come after that, awak boleh hadap benda tu. I see. Sebab the konsep qiyam ni, koma ni maksudnya bukan berdiri pada awaknya, maksudnya melalui ataupun menghadapi. Sebab tu kita kata apa nama, qama yuqimu, kamu istiqamah, maksudnya consistent towards something. Dan juga kita kata perkataan mustaqim, jalan yang kita hadapi. Terus. Juga perkataan-perkataan yang qiyamah sebagai contoh, benda yang kita kena hadap. So qama pada asalnya adalah tentang menghadapi itu. Jadi bila kita qiyam balik, kita sujud, kita qiyam, sebenarnya apa? Sebenarnya selepas kita surrender, you tak boleh jadi orang yang asyik je macam tu kan. You akan jadi kuat. You akan terus hadapi. Dan kita ulang balik. Kita pun bangun, kemudian kita baca, kemudian kita terus rokok, kemudian kita terus balik. So dalam solat saja sebenarnya indirectly, subconsciously, Tuhan nak ajar kita tentang menyerah. Faham? Dan menariknya solat ni, amalan lain kita dapat daripada Quran. Turun Quran. Tapi solat, Nabi dijemput naik ke Isra Mi'raj. Puncak perjalanan rupanya ialah penyerahan. Puncak perjalanan. Puncak perjalanan tu rupanya ialah untuk mendapat belajar satu benda yang besar, iaitu penyerahan. Itulah hadiah paling besar. Dan kalau kita tengok bila dalam ruang lingkup Nabi SAW, bila ajak Bilal surah azan, dia kata rehatkan kami dengan salat. So maksudnya ruang penyerahan tu ialah ruang kita rehat. Macam relax, tenang. Sebab bila kita dengan orang, kadang-kadang kita konflik, kita berlawan, kita ada expectation. Tapi Tuhan terima kita apa adanya. Betul. Serah je lah diri. Buat apa buat je lah. Serah je. Tuhan terima. Buat salah macam mana, Allah tahu bab. Berkali-kali dengar, terima tak tahu baik kita kan. Jadi macam tu bahagian yang Faiz sebut tu, yang pasal signifikan 2 sujud tu pun yang Kalau solat tu pun kita ambil daripada Mi'raj, kita ambil daripada Tuhan. Dan Tuhan bagi solat tu, Tuhan boleh bagi solat awal. Walaupun sahabat dah solat, sahabat follow je lah Nabi solat pada waktu tu kan. Bahkan ada yang pandangan mengatakan baca pun masih lagi belum ada ketetapan membacanya bagaimana. Tapi nak menariknya, Tuhan tak bagi awal waktu. Solat tu boleh bagi awal. Al-Fatihah tu turun awal, tapi solat tu boleh bagi awal. Tapi Tuhan tunggu solat tu. Bila Nabi kehilangan Khadijah, Nabi kehilangan Abi Talib, kemudian Nabi pergi Taif. Dah banyak ruang, maksudnya ada expectation Nabi. Yelah, Nabi dah hilang ramai orang. Hilang. Lepas tu disebabkan Nabi hilang Abi Talib lah, waktu tu
serangan mula makin strong. Tak ada perlindungan apa semua. Kita waktu tu kita nampak yang kita tengok dalam sirah Nabi kena letak perut ada najis tu. Itu waktu dah lepas Dah tak ada wali tu, dah tak ada perlindungan. Siapa jaga dah. Jadi waktu tu dah Nabi dah macam agak stuck untuk bercakap je. Dah rasa stuck tak cakap dah, tak ada ruang. Nabi pergi naik Taif. Berhari-hari naik kena balik batu. Kena maki hamun dan sebagainya. Jadi macam bayangkan dia macam dalam keadaan yang lepas tu waktu tu yang malaikat kata nak campak ataupun nak Terlangkupkan bukit tu terlangkupkan kan. mereka kan. Dia kata dia bagi ruang lagi. Mungkin generasi lepas ni akan beriman. Tapi nak katanya waktu tu Nabi boleh berlawan. Betul. Ada pilihan untuk melawan. Dan yang paling menarik, ini yang saya dia ada beberapa perkara lah, saya cuba membedah cerita ini. Sebab Nabi menerima rejection, penolakan yang berentetan. Pertama emotional rejection. Yang tu memang kuat lah. Kemudian physical rejection memang banyak. Yang paling teruk pada saya lah social rejection. Kita rasa hilang seseorang adalah satu perkara yang sangat menampar kita lah, kesedihan. Hilang orang kita sayang, ya. Tapi bagaimana kalau kita dapat sedar bahawa satu komuniti tak suka kita dah reject kita. Even ada duit pun nak beli makanan semua tak nak jual. Tak nak jual. Bagaimana kalau kita berhadapan seorang, okay fine, kita boleh hadap. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan satu komuniti, literally satu komuniti reject kita. So waktu tu Nabi tak patah mana. Nabi hanya tinggal diri Nabi dan juga Tuhan. Dia tak tahu nak buat apa pun. Tak ada wahyu turun apa, tak ada apa. Sekali lepas tu, rentetan lepas tu adalah Isra' dan Mi'raj. Dan solat sebagai salah satu bentuk kita menyerah diri. But sebenarnya bila saya sambung sikit tadi, lagi Imran Huraibat tu menarik. Bila kita tengok balik apa yang kita baca dalam solat, sebenarnya banyak sangat pembacaan dalam solat, semuanya adalah berbentuk penyerahan. Kita tengok at-tahiyat. Apa maksud at-tahiyat? Perkataan tahiyah datang daripada perkataan at-tahiyah. It-tahiyya maksudnya datang daripada perkataan hadaya. Maksudnya kita submit tau. Hayyun ni dia ada banyak maksud. Salah satunya maksud malu. Salah satunya maksud hidup kan. Sebenarnya dia ada kaitan. Maksudnya bila kita dah tak sampai satu level di mana kita aku dah buat macam-macam dah, aku malu, aku serah lah. Tahiyatul mubarakat. Kemudian kita lepas daripada kita berserah, kita buat apa? Kita cari kedamaian dan juga keamanan dengan berkongsi, interaksi. Pertama kita bagi keamanan. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Kemudian kita minta keamanan kat kita. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Daripada itulah kita akan masuk kepada satu ruang. Kita mengaku tak ada lagi dah Tuhan daripada Allah. Jadi Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian kita kenang semula Nabi dan kita kenang semula Nabi Ibrahim. Rentetan itu, flow itu, semuanya penyerahan. Nabi Ibrahim adalah penyerahan. Kenapa banyak-banyak Nabi yang kita kena baca dalam tahiyat? Yang sunnah lah kan, adalah Nabi Ibrahim. Sebab penyerahan melalui kisah Nabi Ibrahim terlalu tak masuk akal. Terlalu tak masuk akal. Daripada Api dia tu, muda masuk ke api. Dah besar tinggalkan anak. Tinggalkan anak ni. Banyak sangat arahan Tuhan yang meluar, yang Dah memang tua kena sembelih anak. Betul. ni kita ambil daripada kecil. Imran mula-mula kecil tak puas hati dengan bapak dia apa semua. Marah bapak dia, lepas tu api tu berlaku pada zaman muda. Api. Dia nak buat apa api? What can he do? Api. Lepas tu kahwin, tak dapat anak. Lepas tu kena buat apa? Kena kahwin lagi satu. Nak kena hadap ni Siti Sarah ni yang marah ni siapa? Cemburu. Hajar kan? Marah. Kena hadap, kena keluar. Sarah Hajar kena keluar. Sebab Sarah tak boleh duduk. Hajar kena keluar. Memang arahan Allah Ta'ala keluar. Keluar dengan Nabi Ismail. Nak pergi mana? Tak tahu nak pergi mana. Pergilah Mekah. Lepas tu Nabi Ibrahim kena keluar. Dapat anak, lepas tu Allah bagi. Pergi kat Mekah. Lepas tu kena sembelih anak. Semua arahan-arahan Tuhan di dalam kehidupan Ibrahim, semuanya tak masuk akal. Bahkan masa dia dekat Mekah tu, tak ada orang dengar apa-apa. Allah kata kau suruhlah manusia untuk datang ke sini. Masa Nabi Ibrahim mengungkap keseruan itu, yang dengar hanyalah batu-batu dan juga pasir-pasir halus. Tapi Nabi Ibrahim cakap je lah, ada Allah suruh menyerah.
Rupanya seruan itulah yang akhirnya menyampaikan manusia ke Mekah sampai ke kiamat nanti. Bagaimana orang buat umrah, bagaimana orang buat haji. Seruan yang datang daripada dasar penyerahan. Jadi kita tengok balik, saya mula-mula fikir kenapa kita kena sebut Nabi Ibrahim kan? Betul. Kerana itu. Saya pun dah terfikir benda. Kerana menyerah. Kerana cerita itu, babak yang sangat menyerah. Yalah Nabi Nuh pun menyerah juga, tapi yang saya rasa yang level menyerah dia, bahkan bapa ulul azmi kita kata kan, Nabi Ibrahim. Kan? So itulah sedikit sebanyak perspektif. Macam mana Imran? Teruskan. Tak interesting. Dia macam Kau tambahlah sikit. tak saya. Tambahlah sikit. Dia Kita tak nak jadikan benda ni sebab macam saya kuliah jadi petang. listener best interesting. Mesti orang pun rasa macam tu. Jadi teruskan. Saya sambung lagi ya, korang Imran jangan segas silu nak interrupt tau. Kalau tidak dia jadi tazkirah lah. Ya, itu pun best dengannya. Jadi saya lagi memilih untuk menjadi Rukun listener. Islam. Kelima-lima rukun Islam. Apa kunci dia? Pertama, kita mengucap dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah simple. Asyhadu an la ilaha. Perkataan syahadah maksudnya perkataan kita menyaksikan. Datang daripada perkataan kita melihat dan kita merasai kebenaran. Dan selepas itu kita merasai kita buat apa? Kita hanya akan menyerah setelah kita merasai kebenaran tu. So perkataan dua kalimah syahadah datang kerana kita pada titik kita mula nak menyerah. Sebab tu nak masuk Islam kena ungkap dua kalimah syahadah ni. Kerana dia bukan tentang semata-mata mengaku, tapi dia tentang semata-mata mengaku dan juga menyerah. The moment you masuk Islam, you kena tahu you submit pada siapa. Bahkan kalau Al-Atas kata perkataan din tu datang daripada perkataan dainun, yang bermaksud hutang. So maksudnya kita hutang, tapi sebenarnya itu disanggah oleh beberapa orang. Antara orang yang berpandangan sebaliknya juga mengatakan bahawa Hamka apa sebut? Hamka kata pada pandangan dia lebih dekat dengan bermaksud dinun dalam bahasa yang bermaksud submit, memberi. So dia lain sikit lah. Sebab konotasi Al-Atas dia ada sifat keberhutangan, seolah-olah macam Tuhan memerlukan pula. Walaupun Al-Atas ada menghuraikan dengan cara yang tertentu, tapi Hamka kata dia sebenarnya lebih kepada submit, memberi. Submission. Kan? Dan Hamka ini sebenarnya bertepatan dengan Ismail Faruqi punya pandangan lah. So kalau kita tengok dekat situ, kemudian kita tengok solat kita dah bincang tadi. Kemudian kita tengok puasa ni apa? Puasa ni kita nak kena buat apa lagi? Kita puasa untuk apa? Untuk menyerah. Zakat semuanya adalah tentang pemberi. Kita memberi, kita membiarkan diri kita mengorbankan lapar kita, kemudian kita mengorbankan sedikit zakat kita, kemudian kita mengorbankan sedikit kemampuan kewangan kita untuk pergi haji. Semuanya itu adalah latihan Tuhan untuk mengajar kita tentang tidak memiliki dan tentang menyerah. Tak memiliki tu. Tu kita tak memiliki, kita Tak, tak sebab memiliki. kita duk cari duit kan. Sekali kena bagi kat orang kan. Tu latihan tu. Latihan untuk tidak memiliki dan menyerah. Untuk haji bila kita mampu kita kena bagi. Untuk tidak memiliki dan menyerah. 5 rukun tu kalau kita nak ambil satu-satu kan. So the idea of menyerah adalah memang embedded dekat dalam agama. Bahkan bila kita dalam solat kita baca Al-Fatihah, kita tak baca iyyaka nasta'in dulu. Kita Kita tak minta tolong dulu. Tapi kita mula dengan kita berserah dulu. Iya kena abut kan. Kita surrender dulu. Kita memang tak ada apa semua. Lepas cakap kita minta tolong. Dan salah satu sebab juga kenapa kita tak kata kita minta tolong apa. Macam kalau kita ada kawan tanya, Faiz tolong siap. Apa dia? Tolong lah. Apa dia? Kita tak tahu kan. Tapi ada satu fasa, satu waktu yang kalau orang tu minta tolong, kita tak perlu nak tanya. Tapi kita tahu nak tolong. Bila orang tu terdesak. Contohnya orang tu dalam keadaan dia dah nak lemas. Dia tolong. Dia bunyi tak dengar pun kita tahu dia nak tolong apa lah. Ataupun dia nak jatuh ke, dia akan jerit tolong. So ayat ni kita tak sebut kita nak tolong, minta tolong apa tau. Sebab kita dalam keadaan kita berhadapan dengan Tuhan. Jangan rasa kita ada benda semua. Kita kena menyerah. Kemudian bila kita minta tolong, kita kena faham yang kita desperate, kita tak ada apa-apa. Betul. Kita minta tolong, Tuhan bagilah apa yang terbaik. Datang lah. Dan itu sebenarnya menyerah. Dalam minta tolong itu pun sebenarnya kita menyerah. Kita tak expect apa-apa bentuk pertolongan. Kita minta tolong sebenarnya adalah tanda yang kita, ya Allah,
Sama macam Tak tahu apa yang aku perlu. Nabi Musa ungkapkan doa tu apa, Imran? Doa bila sampai ke Madian tu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu adalah doa yang berbentuk tak ada apa-apa saja kebaikan datang. Satu lagi istilah fakir tu yang diterjemahkan sebagai memerlukan tu. Fakir itu kata ulama bahasa faqr, macam tulang belakang kita patah. Tu fakir. Maksudnya bila kita kata al-fakir ialah orang yang dia tak boleh nak berdiri sendiri pun. Dia tulang belakang, bila kita tulang belakang kita patah, tu boleh berdiri sendiri tau. Yalah, Kita perlu berpaut pada orang. Jadi bila Nabi Musa dia ajarkan untuk doa, dia kata Rabbi inni, sesungguhnya wahai Tuhanku, sesungguhnya aku lima anzalta ilayya, apa sahaja yang kau turun padaku, lima anzalta ilayya min khairin fakir. Aku betul-betul perlukan benda tu sebab aku dah tulang belakang aku dah patah, tak tahu nak buat apa. Aku tak nampak jalan. Aku serah je kat kau. Tak tahu. Betul. Penyerahan ni nampak macam putus asa, tapi dia bukan putus asa. Saya baru nak tanya benda tu. Apa yang membezakan macam mana? Saya faham konsep menyerah yang korang cakap tu. Tapi dia berbeza dengan mengalah. Faham ke maksud saya? Dia macam mana nak cakap? Saya rasa menyerah ni konsep asas dia. Kita menyerah pada apa tu dia akan berikan outcome yang macam mana. Sebab menyerah bukan putus asa, menyerah bukan tak berusaha. Tapi menyerah ni dia satu keadaan yang kita memilih apa yang tepat pada waktu tu. Contohnya pada waktu tu kalau kita rasa macam mengalah is the best. Mengalah je lah. Tak semua perlawanan kita kena menang. Tapi ada perlawanan yang kita kena menang. Ada certain benda yang kita kena lawan, kena fight. Maka itu ialah penyerahan juga. Sebab kita menyerahkan usaha kita yang kita tak mau nak menyerah, tapi kita serah juga, kita buat lawan juga. Kalau tanya saya, kebanyakan perkataan putus asa ataupun konotasi putus asa digambarkan dalam banyak cerita sekalipun sebenarnya berkaitan dengan emosi. Kalau tanya saya lah, bahkan tapi menyerah berkaitan dengan spiritual. So dia tidak berada dalam. Putus asa tu kebanyakannya berada di bahagian luar. Kita dah macam tak larat, malah nak fikir, maka kita putus asa. Tapi menyerah dalam keadaan kita putus asa tu, kita takkan menyerah, kita tak akan putus asa dengan Tuhan. Kita putus asa dengan orang, emosi. Faham? Kita menyerah dengan Tuhan tapi tak putus asa Tak dengan putus asa Tuhan. dengan Tuhan. Dia lain. Dia beza tau. Sebab kita putus asa ni kebanyakannya kita lekatkan ia dan kita gunakan ia untuk menyandarkan kita dengan orang lain. Dengan sistem, aku putus asa lah, malas aku nak membetulkan dah. Tapi we never surrender. We never surrender. Kita tak pernah putus asa dengan apa yang kita menyerah kepada Tuhan tau. Sebab dia ada, pada akhirnya dia ada hujung tu yang kita tunggu tau. Ilahi raji'un tu. Tempat pulang yang paling nyaman tu. Tajuk buku kita. Mana buku tu? Tak ada buku dia kan. So kita percaya hujung tu. Kita percaya yang akhirnya Tuhan akan bawa kita balik kat dia, kita akan diperhitungkan. So kita takkan hilang kepercayaan itu. Sebab tu Tuhan sebut dalam surah Az-Zumar ayat 53 tu, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Menarik ni kat sini Tuhan panggil, Tuhan tak panggil ya ayuhan nas, Tuhan panggil ya ibadiyallazi. Tuhan panggil hamba-hamba aku. Maksudnya satu keadaan satu orang yang terlalu sering menyerahkan diri kepada Allah. Sampai kan ketika mana kamu asrafu ni sebenarnya maksudnya melampau tau. So asrafu ala anfusihim, apa-apa yang menyebabkan dia buat benda kepada dirinya itu lebih daripada kadarnya. So, bila dia marah diri dia lebih, dia self blame diri dia lebih, dia self reject diri dia lebih. Kemudian dia devalue diri dia, Self sabotage. kemudian dia self destructive diri dia. So semua tu termasuk dalam perkataan asrafu ala anfusihim. Sebab tu Allah kata ala terhadap dirinya sendiri. Dan anfusihim, dia bukan insan ke, dia bukan apa. Maksudnya dia merangkumi segala bentuk kerosakan dan juga kemelampauan emosi, fizikal, fikiran. Berapa ramai orang yang melampau terhadap cara difikir kepada diri dia. Berapa ramai orang yang menyalahkan diri dia dalam banyak keadaan. Termasuklah emosi. Sebab dia dalam kata nafsun tu, dia adalah bermaksud raga, keseluruhan dari jiwa. So asrafu tu mereka yang telah pun, bukan dia tak buat lagi, dah buat pun, melampaui batas terhadap diri mereka. Maksudnya apa? Allah nak kata, you buat macam-macam yang menyakiti diri you sendiri. Kamu dah buat macam-macam menyakiti diri kamu sendiri. Dan kamu, artinya apa? Bila keadaan itu, kamu pun tak akan lagi dah berharap kepada diri kamu sendiri. So you are not in the point yang you can hope to your own self. Kamu tak boleh lagi dah berharap kat diri kamu sendiri. Allah kata no. At that point,
jangan sesekali tak percaya Tuhan cintakan kamu. At that point tau. At that point. Maksudnya asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Okeylah, tak percaya kat diri hang sendiri. Kita kadang-kadang ada satu moment tu kita sendiri tak tahu kita boleh buat apa. Kita sendiri dah lantak lah apa jadi pada diri ini kan. Tapi waktu tu kita Allah kata jangan sesekali kau naikkan benda tu kepada Tuhan dengan kata Tuhan tak sayang kat kau. Sampai macam tu tau. Allah gambarkan keadaan manusia bila dia berada di titik terendah. So maksudnya dia putus asa bukan dengan orang lain je. Dia putus asa dengan diri dia sendiri. Tapi Allah kata dia takkan putus asa dengan rahmat Allah. So dia ada dua metrik yang berbeza tapi berpadanan dekat satu tempat, iaitu diri kita. So dalam keadaan kita putus asa dengan orang dan dengan diri kita pun, kita takkan putus asa dengan Allah tu. Menarik kan dia punya cara Tuhan letak Konotasi. munasabah ayat tu. Kalau dari kisah kafir macam mana? Banyak tak konsep-konsep penyerahan tu kan? Bila dia tak tahu nak buat apa. Ashabul Kahfi tu. Ya, tu yang menarik tu, bila penyerahan tu dia bukan hanya menyerah, dia bila dah start dia tak tahu apa yang terbaik tau. Jadi dia masuk kat gua, dia doa. Gua tu dah ada satu pintu. Dan dia menyerah dalam keadaan dia doa je lah. Lepas tu tak tahu lah macam mana hidup ni kan. Bangun-bangun dah selesai masalah. Kadang-kadang kadang-kadang terfikir jugalah, tak boleh ke bangun selesai dah masalah. Selesai lah masalah sendiri kan. Sampai 300 tahun kan. Tapi I think pada saya lah, itulah sebenar-benar penyerahan. Bila kita dah tak mampu nak hulurkan tangan dah, so biarlah. Sebab tu saya suka bila study pasal ayat kursi ni, saya suka perkataan Al-Qayyum. Allah sebut dalam ayat kursi tu, antara sebab kenapa Allah sebut Wal Hayyul Qayyum tu adalah kerana perkataan Qayyum tu datang dari perkataan yang sama lah, koma apa semua. Maksud yang sama juga digunakan oleh orang Arab, menunjukkan kepada the ability untuk someone menguruskan sesuatu. So qaim, wahwal qaim, dia ni memang pandai buat kerja. Kita gambarkan begitu. Dia pandai manage. Dan qayyum maksudnya dia bukan hanya sekadar pandai buat kerja kecil pun dia pandai buat. So bila Allah kata Allah adalah Al-Qayyum, maksudnya Allah boleh menguruskan hal-hal kecil. So kenapa kau nak galut? And ayat kursi bermula dengan pemisahan total kita daripada kebergantungan kepada siapa-siapa pun selain pada Tuhan. So maksudnya Allah nak redirect kita balik. Lepas tu Allah bagi reason kenapa kau kena bergantung dekat Tuhan sahaja. Sebab dia akan hidupkan kau, kemudian dia akan settle semua benda. Kenapa kau nak galut? So benda-benda macam tu pun saya fikir pada akhirnya menyerah ni akan membuatkan kita tidak terlalu menghulur tangan tau untuk menguruskan banyak benda. Di zaman kita sentiasa diberikan ruang dan juga dipanggil-panggil untuk menghulurkan tangan. Nak stok orang, nak buat fake account untuk tengok dia buat apa dekat account dia. Nak check. Tu hamka cakap tawakal ni akhirnya kita jadi tak peduli sangat. Tu yang nak tengok WhatsApp dia apa. Di ruang kita boleh buat macam-macam untuk noisy untuk busy body. Sebenarnya apa? Dia nak melawan konsep tu. Dia nak melawan konsep menyerah. Dia nak melawan konsep tawakal tu. Tu yang selalu distraction adalah the new Dajjali. Kau maksudnya Dajjali tu kuliah apa ni? Kuliah apa? Kuliah Dajjal kan. One of the thing yang Dajjali tu Asal. adalah bila dia distraction tu. Sebab dia akan membuatkan kita jadi geram lah dengan dia ni, nak tengok dia buat apa. Tak betul. Dia ada rasa keseronokan kan bila kita nak tahu seorang tu. Tapi sebenarnya perlahan-lahan itulah tiny habits yang menyebabkan kita kurang daripada penyerahan tu. Interesting. Yalah, kalau keluar cerita artis kita apa teringin nak baca kan. Sebab dia ada keinginan untuk tahu, keinginan untuk itu gitu. Okey, so panjang pula kita punya tazkirah ni. Ya Allah, teruskan dah lagi. dah ni. Interesting, Janganlah interesting. gini orang nak live ni hang ni. Hello, me. Okey, Wahyuni. Aku pula. Kesimpulan. Saya tak nak bagi kesimpulan. Korang berdua bagi kesimpulan. Okey, kesimpulan Saya sikit. hanya listener dalam hal ini. Kalau listener tak payah pakai mic. Okey. Kesimpulan banyak benda saya belajar pasal konsep. Saya rasa saya faham sebelum ni, cuma dia macam out of place lah, macam samar-samar. Tapi di sini saya dapat inilah nampak connect the dots dekat tempat masing-masing. Tak jadi. Sebab pula nak bersih. Ya Allah ya Tuhan. Tengok langit. Tapi jadi interesting lah sebenarnya. Dah nak habis ke?
Kita kena Oh ya rumuskan ke? lah. Tak, sebab saya rasa baru kita go in depth benda tu. tak. Tapi Kita dah 3.30 tadi kita mula, awak kat pukul 5 dah. Sejam dah kan? Sejam kan. okay. Tapi terima kasih sharing. Banyak yang saya Apa yang awak belajar tentang penyerahan dalam sesi ni? kiranya apa-apa pun saya berusaha sehabis baik. Cuma in the end tu berjaya ataupun tak berjaya, saya usahakan tak berjaya juga. Tapi in the end apa-apa memang berserah, yang semua keputusan tu di tangan Allah. Itu yang saya faham. Dah juga dia faham je. Betul lah juga. Yalah, betul lah juga. Ya. Kalau betul lah juga, maksudnya tak betul lah juga. Tak, bukan macam, yalah sebenarnya kita cakap panjang-panjang itu lah. Bukan. Kau cakap kesimpulan Ya, kan? betul. Minta maaf. Kesimpulan dikecilkan je kesimpulannya Imran, begitu. katakan dia tu, kan? Disimpulkan. Gitu. Kata-kata terakhir daripada Imran tentang penyerahan. Penyerahan ni satu topik yang dia bukan, tapi kita kena clear, kita bukan advokasi untuk orang putus asa. Betul. Tak payah kerja dah, duduk je lah dalam selimut tu. I used to think that, sebab tu Yeah. saya nak clear benda ni sama ada dia. Seni Okay, tak apa, seni santai. menyerah tak apalah. Kalau contohnya orang dalam hubungan yang boleh diselamatkan, dia bukan satu advokasi yang macam tak apalah, nak putus-putus lah. Boleh pergi je lah. Bukan itu. Ada beza antara orang menyerah dengan orang yang malah. Ada beza antara orang yang menyerah dengan orang yang mengalah. Dia asasnya ialah kita faham yang kita tidak memiliki sesuatu. Kita tahu yang akhirnya bukan kita memaksa takdir tu bergerak ikut kita. Tapi kita yang mengiringi takdir tu. Kita yang belajar untuk manage benda tu, kita belajar untuk dekat dengan benda tu, kita belajar untuk macam-macam lah. Tapi takdir tu ada. Takdir tu ada kat situ. Dan kita belajar untuk lepaskan. Dia macam di bawah penyerahan ni dia ada banyak benda. Mungkin dah sebahagian dah tulis buku tentang pergi, tentang melepaskan. Tapi dia antara bahagian-bahagian daripada penyerahan. Ya, betul. Iaitu bahagian yang, tapi bukanlah maksud menyerah ni tak berlawan. Ada waktu memang kena berlawan. Dan itu juga maksud penyerahan. Dialah maksud yang mana menjadi pasak kepada diri kita. Dan dia sebenarnya lebih menenangkan. Dia lebih menenangkan. Bukan juga menandakan nanti kita dah tak sedih kalau orang pergi pada kita. Dia ni insyaAllah lah tak sedih. Tak, bukan macam tu. Akhirnya manusia ni macam Nabi Ya'qub AS, antara orang yang kuat menyerah. Menunjukkan tawakal yang sangat tinggi. Tapi tunjuk juga menangisnya sampai buta mata. Ya, betul. Nak katanya penyerahan tu dia tidaklah menafikan manusiawinya kita. Betul. Tangisan emosi dan sebagainya, marahnya kita ke, tapi dia membantu untuk menenangkan benda yang bergelojak tau. Dia bantu kita untuk faham akhirnya hidup ni ke mana. Fa'ina tatahabun. Lepas ni nak ke mana pun. Lepas ni pergi mana? Dia jawab balik. Kurang. Gitulah. Kita adalah Imran Faham? Gurau. Menarik. Saya suka poin Imran last sekali tadi. Pasal pada akhirnya tenang. Dan mungkin kata-kata terakhir daripada saya untuk sesi ini adalah we are getting stronger, not by keep fighting, but by keep surrendering. Kita akan jadi lebih kuat, bukan dengan cara kita terus melawan, tapi dengan cara kita terus menyerah kepada Tuhan. So, dan last, antara salah satu puisi Rumi yang baik adalah bila kita kembali kepada Tuhan, kita akan melihat kita hanyalah sekadar satu titik daripada gelembung cinta Tuhan. Maksudnya satu buih daripada lautan cinta Tuhan. So whatever happen, we are still in the ocean of love. So itu yang sebab kenapa Tuhan memulai batas perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam surah Al-Fatihah, untuk kita faham that is love. So apa je jadilah hidup ni, kau buat apalah, kau musnahkan Palestin ke apa benda kan, jahat macam mana pun kau, Tuhan akan selamatkan ramai orang, InsyaAllah. So setakat tu je, terima kasih semua, minta maaf kalau terlebih terkurang lah. Biasa dah lama tak buat. Itulah, Lama sorry. sangat tak podcast. Kita jumpa lagi insyaAllah di episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.